Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. ثامنا الأناة من الله والعجلة من الشيطان رواه الترمذي. Hadis yang ke-8, Al-anatu min Allah, cermat mari daripada Allah, wal ajalatu min syaitan, gaduh ataupun lorak mari daripada syaitan. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini salah satu daripada nasihat ataupun kita panggil irsyadat, tunjuk ajar yang mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh simpulkan sebagai hadis-hadis akhlak, ataupun kita boleh sebut dalam banyak-banyak ajaran Nabi ni, iaitu mengenai pembinaan peribadi, akhlak. Ada hadis yang bersangkut paut dengan kepercayaan yang kita panggil akidah. Banyaklah hadis akidah ni pun banyak. Ada yang bersangkut paut dengan hukum hakam yang kita panggil syariat. Dan yang ketiganya, ada yang cukup paut dengan tindakan ataupun kita panggil perangai. Orang kata panggil nasi makan, air minum, perbuatan sehari-hari kita. Selain daripada berbentuk kepercayaan, selain daripada berbentuk hukum hakam, dia juga banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ajaran, yang berbentuk peringatan, yang berbentuk kita panggil irsyadat. Melayu berapa irsyad? Tunjuk ajar. Tunjuk ajar. Tunjuk ajar yang mari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Baki lagi kita tak ngaji je. Tunjuk ajar ni cara makan, cara minum, bergauli isteri, cara mendidik anak, nak tidur. Tutup api ni ada dalam hadis. Nabi kata, la tanamu hatta tatfa'ul anwar. Jangan tidur sehingga you must switch off your light. Jangan tidur lagi sehingga tutup api. Macam-macam ada irsyadat. Cuma pasal pak kita ni tak mengaji mana hadis. Dia mengaji cakap separuh puluh, cakap kitab mani musalli, habis waktu. Lalu tidak timbulnya satu pembelajaran yang kita faham daripada pembelajaran kita tu. Nabi ni cakap semua perkara. Nabi mengajar semua perkara. Makan hak paling hampir. Jangan makan campur hak tu dengan hak ni. Macam-macam disebut dalam hadis. Cuma tak mengaji tempat kita ni. Tak biasa, tak ada orang yang bagi kuliah, tak ada orang yang bersungguh, maka tak berasa berharga kata-kata Nabi dalam bab ni, dalam bab irsyadat ni. Baik. Hari ini hadis kita baca ni salah satu hadis yang masyhur. Nabi mengajar cara bertindak, cara bercakap, cara bertindak. Nabi kata al-anatu ataupun at-ta'anni. Dalam setengah-setengah hadis sebut at-ta'anni. Bermakna wahidin, makna dia sama saja. Al-anatu pun makna dia kita panggil cermat,
ataupun at-ta'ni makna cermat. Minallah, mari daripada Allah. Gapo al-anatu ni? Kalau kita tengok ta'rif dia, kalau kita baca, maknanya la yaqdimuna ala amrin illa ba'da dirasatin wa tahaqquqin. Tak buat sesuatu kecuali lepas daripada kaji dan pastikan. La yaqdimuna ala amrin illa ba'da dirasatin wa tahaqquq. Tak buat, mereka cerita tidak bertindak kecuali setelah dirasah, buat kajian, fikir molek, wa tahaqquq, dan juga buat kepastian. Wala yatalaffazuna bi kalamin illa ba'da tarawwin wa nazrin. Kalau kita nak sebut tarikh harapkan arah lah. Amba jaga yang sebut-sebut gini malah tak cakap tak larinya. Begitu juga tak cakap kecuali ba'da tarawwin wa nazrin. Kecuali wak kira-kira dulu. Tidak kata pakai cakap, ikut nak cakap tak. Yang pakai hentam saja apa yang nak tak. Jadi tak buat benda kecuali setelah buat kajian. Dan juga tidak bercakap kecuali setelah buat kira-kira. Ni Arab panggil al-anatu wa ta'ni. Itu dia. Apa nama ni? Apa tak ingat boleh ada Arab, pepatah Arab dalam itu sebut da'il amra hatta yaghibba, ataupun setengah-setengah sebut istabitu al-amra hatta yaghibba. Nyamu ingat-ingat dalam hidup ngaji gitu ni. Pasal nak baca pun tak jumpa cari kitab. Mana so tak tahu kitab. Orang Arab dalam itu sebut da'il amra hatta yaghibba. Apabila ada satu benda kita nampak, Arab kata jangan bertindak lagi sehingga dia pergi tu. Dia pergi dulu hatta yaghibba, sehingga dia royuk. Dia tak dia lepas tu dia mari pula baru-baru tu. Kalau nampak pakai puak selalu tu, dia panggil gaduh. Kalau nampak gi pamari pula hatu barulah cermat. Boh setengah orang kata istabitul amra. Wis malam dulu mikir ni. Mikir ni jangan putus sama sekali. Istabitu ay ij'alhu fi lailatin wahidah. Jadi ke mikir ni semalam dulu. Hari ni kita mikir, video lalu semalam apa esok fikir sekali lagi. Molek kena bini pun buatlah putusan bini. Kalau nak berapa pun buatlah. Ni istilah dia dalam bahasa Arab al-anatu atau at-ta'ni. Kok Melayu nak kata berapa kata gajah himat. Yang pentingnya iaitu tidak gaduh, tidak logak, tidak cepat. Take your time, apa putih panggil. Take your time. Apa putih kedap kecap berapa cepat mereka. Take your time. Take your time itu cermatlah maknanya. Macam takut-takut pasal sifat-sifat mahmudah ni, al-anatu ni sebahagian dia sifatun min sifatin yuhibbuha Allah. At-ta'ni al-anatu cermat ni kita panggil, tajuk kita pada ni salah satu sifat yang Tuhan suka. Banyak Nabi Ibrahim jenis cermat. Inna Ibrahima la halimun awahum munib. Inna Ibrahima la halimun awahum munib. Ibrahim ni seorang yang halim, lemah lembut atau cermat dalam waktu keputusan. Ibrahim. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya. Nabi Ayub. Begitu juga wa hananan. Tidak ya hanana nyanyi apa tu tidak ada. Wa hananan sini orang panggil wak kerja apa-apa ni banyak kali mikir. Orang panggil taksir, banyak ilmu taksir. Ilmu taksir ni ilmu kalau nak kata berapa, kalau nak buat berapa, mikir kalau orang kata kita tu boleh terima tak boleh terima. Ilmu kalau kita nak putus apa, kalau awak putus tak ada kita boleh terima tak boleh terima. Kalau sekiranya kita boleh terima, boleh kata kau orang. Kalau kita boleh bertindak, orang bertindak pada kita boleh bertindak. Wa hananan wa kana taqiyya. Pasal apa? Pasal hidup kita ni, ia perlu sangat pada al-anatu ni,
hidup kita ni Allah buat kontradik dari segi keperluan untuk semua segmen. Tak cekak weh, kok kaki, tak boleh mari dah. Kau pak teh mari pergi kau perok. Siapa pukul 9, musorak siapa pukul 1, tolok balik selalu. Letih berasa. Tu pun hari ni patut aku lupa kata sorry lah dulu tak cekak nak mengajar. Nyanyi kau orang kapung. Saya minta sogi, kata tak apa lagi semula. Boleh nak apa tak dia? Mana tajuk ke apa dah hilang. Allah buat dalam keadaan kita ni kontradik dari segi kepentingan untuk semua segmen. Kontradik ni berbeza. Laki dengan bini. Bini kandung lagu lain, untuk laki kandung lagu lain. Anak dengan pok lagu lain kandung, anak lagu lain kandung. Pok dengan atau laki dengan bini, anak jiran dengan jiran tu. Jiran tu lagu lain kandung dia, jiran ni lagu lain kandung dia. Pemimpin dengan rakyat. Pemimpin nak supaya orang taat belaka. Pemimpin lah gitulah. Orang bawah ni supaya projek. Dia berkontradik. Ni Allah SWT buat. Lalu dalam pengurusan hidup ni lah perlu kepada yang kita panggil barang-barang ni lah al-anatu wa ta'ani. Walau sya'a rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan kita ni serupa belaka. Pokok kita ni serupa belaka mikir. Tak ada lah berbeza. Kalau jenis makan, minat roti cana belaka. Tak ada sore rambut minat roti tisu. Tak ada orang tu tom ye, orang ni serabut pergi kedai ni sebuah kereta pak orang. Orang ni nak roti cana, orang ni nak roti telur, orang ni nak tom ye, orang ni nak gotu. Jadi tak serupa. Ini Allah buat. Tidak kata serupa, nak serupa belaka. Allah subhanahu syaa rabbuka la ja'alahu ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah nak, Allah boleh buat manusia ni semua ni sama belaka, tapi memang manusia ni akan sentiasa baloh illa man syaa rabbuka. Kecuali mana-mana orang yang dikehendaki oleh Allah. Lizalika khalaqahum. Lagu itulah Allah cipta manusia. Pok nganak mesti tak serupa. Pok nganak. Pok duk mikir nak jimat piti. Anak cakap nak perhabis piti. Pas lagu mana nak buat? Kalau bahasa ni tak ngaji kat, natang budak. Dia tak khabar mung. Dia jadi anak pasal mung yang galak gitu. Umur 18 tu nak ketin dah. Tak gitu kan? Jadi perlu urus dengan baik. Tok laki dengan bini gitu juga. Bini cakap nak turut punggung tok laki ya kita. Tok laki pasal tak puas lagi. Nak hero-heronya serabut lah nak turut punggung sama. Malu, very malu. Apa kata saya abang? Bini nak turut punggung. Tok laki tak suruh turut punggung tok laki. Bini malai-malai gitu ya naknya. Moga kontradik situ. Ya jalur mukhtalifin. Perlu kepada yang disebut oleh Nabi ni lah al-anatu. Jadi apabila kita faham al-anatu ni, jangan bertindak, jangan buat apa-apa putusan sehingga tak dirasah wa tahakkuk, sehingga ada kita panggil tarawun wa an-nazrin, barulah daripada situ muwaffaqun. Manusia ni akan di muwaffaq. Muwaffaq diberi taufik. Diberi taufik. Gapo taufik? Ada dua bahasa. Istilah ada dua dalam agama. Satu hidayah, satu taufik. Kita akan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Dah itu kan? Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Taufik dan hidayah ni dia ada beza. Hidayah merujuk kepada bagai-bagai agama, bagai-bagai akhirat. Itu dipanggil hidayah. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini merujuk pada hidayah. Apabila Nabi Muhammad ni bersungguh nak supaya Abu Talib ni terima Islam, supaya terima hidayah. Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, mu tidak mampu hidayah kepada siapa hamba nak. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah dia akan beri hidayah kepada sesiapa yang dia
Hendak ini hidayah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Ada lebak Nabi menggalakkan supaya kita ni rajin berdakwah, mengajak orang supaya terima Islam, supaya mengucap. Nabi sebut la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah berhidayah masuk Islam dengan kismu seorang manusia. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini merujuk kepada urusan akhirat, urusan agama. Daripada tak erti Tuhan, jadi erti Tuhan. Daripada jahat pergi uduh, jadi pergi molek. Ini dipanggil hidayah. So, lagi dipanggil taufik. Taufik ni dalam urusan dunia. Taufik ni kot Melayu kata, bahasa Ambo sendiri lah, tak tahu, takut ada orang lain perkataan. Kena molek. Kena. Kalau kita berjual agak, jadi untung semua. Kalau kita kerja sebagai tukar ni ramai tukar pok kita ni. Kalau kita kerja tu sekali buat ya, kalau mahak ke nuku ke sekali pergi pelekat tu pakai jadi selalu. Ni dok sikit lagi tak cukup. Waktu orang pulak. Itu pahak buat naik pula. Lebih pula dah waktu orang pulak. Ni tak kena. Tak ada taufik macam Melayu kata. Jadi taufik ni kerja buat kita jadi kena belakang. Mudah-mudah kalau menego jadi menego sikit untuk cara sikit, menego banyak untuk cara banyak. Kalau kita buat kerja mewah anak apa begitulah, mungkin tidak sekolah molek apa boleh kerja dengan baik. Ni harus putih banyak-banyak mana pak ketua nak mati kita lagi kena wi dia kita. Nak baik dia tak kena berlaku ada bini-bini menyusahkan, ada rumah bocor situ, ada kereta pono situ pono. Serabut sepanjang masa ni tak ada tahu taufik dalam mengurus dunia. Jadi Al-anatu ni tindakan kita lepas pada dirasah wa tadabbur, dirasah tahakkuk ni menyebabkan muwaffaqun. Kita bertindak diberi taufik oleh Allah. Apabila beri taufik, sudahnya yas'udun wa yus'idun. Kita akan jadi bahagia hidup. Bukan setakat kita bahagia. Wa yus'idun, kita boleh membahagiakan orang lain. Orang hidup sekalian kita ni buat sesuka. Tidak kata serabut dah mari dah serabut lain ni. Kecek banyak tak berhenti dia sendirinya. Haprak je dari segi. Dia tak silap itu. Jadi mereka cerita al-anatu ni salah satu sifat yang Allah SWT suka. Ya Allah SWT redha. Nabi-nabi dia Rasul termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat ni. Dan dia hanya menjadi kayu ukur kepada kebahagiaan hidup manusia. Diberi taufik muwaffaq ataupun tidak. Siapa dia yang perlu kepada al-anat? Ada beberapa pihak perlu kepada cermat. Pertama sekali tu'alim. Al-ulama. Alaihimul anat. Ulama ni wajib dia kena cermat. Contohnya, idza su'ila an hukmin syar'iyyin aw hadisatin tarikhiyah aw mawqifin min mawaqif. Seorang yang ada ilmu ataupun orang yang dipanggil ahlul ara, orang kampung yang diberi kedudukan bangsawan dalam kampung ni, orang ni wajib kena cermat. Pasal apa? Pasal apabila dia ditanya mengenai hukum syarak, tu'alim contohnya, ataupun ditanya mengenai sejarah, ataupun ditanya mengenai pandangan pendiri apa-apa, wajib dia kena cermat. Haram sama sekali dia ni gaduh dah lorak. Wa yahrumu alaihi an yatasarra'a. Tak boleh sama sekali dia gaduh. Habis itu Allah sebut dalam Quran dalam untuk umum. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau berlaku mari satu cerita, fatabayyanu, wajib kena pasti. Pasal apa? Antusibu kauman bijahalatin. Takut-takut mu bertindak terhadap mana-mana pihak dengan tak ada ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Akhirnya mu kerana tindakan itu jadi rugi. Orang lain tak ada rugi apa. Mu tu rugi. Yang bertindak kerana tidak ada maklumat yang cukup. Ni akan rugi. Pasal apa? Manusia ni apabila tak ada maklumat yang cukup, apabila tak ada ilmu, dia akan dikuasai oleh nafsu. Cerita Nabi
anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Habil dengan Qabil, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Hak salah seorang itu dikuasai oleh nafsu dia. Tawwa'at lahu, ditunduk oleh nafsu dia. Qatla akhihi, supaya bunuh guru dia. Faqatalahu, dia pun bunuh. Fa asbaha minan nadimin. Lalu dia jadi orang yang rugi, orang yang menyesal dalam hidup. Jadi cermat ni wajib kena ada kepada seorang ta'lim, khususnya apabila melibatkan 3 perkara. Satu, bab hukum syarak. Yang kedua, bab hadisah tarikhiyah. Dan yang ketiganya, mawqif min mawaqif al-hayah. Bab buat pendirian. Kena cermat. Habis tamu heran, pokok salapi kita belum pernah raya, duk sokong kajian hak dulu, hak jatuh tu. Ambo jadi heran, kata ni ngaji lagu mana? Pasal la takfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh buat satu pendirian kita tak ada maklumat. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Penglihatan kita, pendirian kita, hati perut kita tu akan tanya. Aku beri mata, mu tengok, mu tak tengok ni apa? Aku beri telinga, tak tahu kawan ni 22 tahun dah jahat. Lah ni benar jadi baik. Tak tahu sejarah orang-orang yang bukan Islam ni. Apabila ada kuasa kejahat. Tak mu tak baca ke sejarahnya. Apa dah? Oh, bermegah pakak wak patwa. Nana habis segala orang. Patut ada pasal balik dah, balik. Balik pun susah habis. Ini tak boleh. Tak boleh. Kita, ta'lim ni wajib kena cermat, khususnya dalam melibatkan membuat pendirian. Tak perlu kata. Tanya. Orang janji, boleh janji belakang. Boleh ada bitai. Kita duduk mana ilmu kita, bawa percaya ke janji orang je. Orang mukmin dia ada firasat. Nabi sebut ittaqu firasatal mu'minin. Firasat ni artinya baca masa akhirat. Bukan nampak menara. Dengan ilmu yang ada pada dia tu, dengan sejarah dia ngaji tu, dia boleh baca gapo akan berlaku. Kalau orang Islam pun jahat tak mudah kerana kekuasa, tokem nanti kafir lebih baik pada orang Islam. Tu tokem tak nak mikir tu. Orang Islam pun hak jawi hak cukup masa dia hidup. Itu hak ngekoh pok dia ke dia gitu. Bubuh nama Muhammad lagi. Apabila ada kuasa jahat tak mudah. Tak orang hak tak ada tidak Islam, tak tidak ilaha illallah, tak tidak sopala, tak sin ngaku tak lebih baik. Akan berlaku. Tapi oleh kerana kita tidak ada firasat, kerana kita tak cermat, lebih kepada nak balas dendam ataupun lebih kepada tu, maka jadilah apa jadi. Jadi pertama, ulama lah orang yang wajib kena ada at-ta'anni, cermat. Banyak contoh ni. Abang tak cekak nak contoh sesuatu ni. Cermat ulama ni an yakuna lahu sanadan yasnidu ilaihi. Cermat ni artinya kalau nak jawab apa-apa, dia ada sandaran yang dia boleh menyandar. Itu makna cermat. Tidak kata cermat tak apalah, mari esoklah hamba tengok. Pak tidur, pas mari esok, mari lusa lah pasal cermat tu, gong tu. Cermat ni apabila dia menjawab, apabila dia beroyak apa-apa, an yakuna lahu sanadan yasnidu ilaihi wasiqatan yathiqu biha wa hujjatan yahtajju biha. Ada 3 perkara. Pertama, ulama ni dia kena ada sanak. Sanak sini kita panggil sandaran. Dalam setengah riwayat, al-isnadu minad din. Setengah tu'ali kata. Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kamu tak ingat Datuk Ali mana kata je ni. Dia kata sanak ni, rantaian ni adalah sebahagian daripada agama. Kalau tidak kerana hal ni, nescaya ikut orang kata. Dia akan kata belakang apa-apa.
Sehingga disebut ulama, khuzu amman ta'khuzu dinakum. Mu kena tengok juga. Unzuru amman ta'khuzu dinakum. Sorry. Kena kenal juga daripada siapa dia mu ambil agama ni. Bentar kau tu lebah pakai jubah kat dak. Masa duk mengatuk ya Hananan tak boleh nak ambil agama dengan dia ni. Lepas tu royak Nabi mari rumah dia semua ni, masuk harb juga ni. Macam tak ada kerja Nabi dia cuma mari rumah mung je. Jadi gong pokok kita ni. Nak bojoh dengan Quran dengan hadis, tak ngaji, tak ada sens, tak ada semangat. Akhir gapo bojoh? Nabi mari, jumpa Nabi, mimpi dengan Nabi. Semua ni mari daripada adghasu ahlam. Otak hok kesok belakang. Otak kesok mikir masuk dalam tidur. Adghasu ahlam ni kita panggil permainan mimpi. Permainan mimpi ni asalnya kita mikir belum pada tidur. Kita belum pada tidur tu tergambar tidur. Tidur, mari cerita telang tu. Royak korang. Orang apa? Yalah. Pas royak kedua, orang kedua yalah. Kamu sama bodoh dengan dia yang belakang kan? Dah gitu kan? Bahkan kerja di satu kelompok, turun semua, apa tu lagi orang je royak tu boleh manfaat. Orang pakak puja. Lepas apa tu orang muja orang A tu, nak juga dia dipuja. Mati si A dia pula royak dia temu Nabi. Orang lain pula puja dia. Itu orang duk berlaku. Tunggu je depan agama tak ada. Tak ada tu bagai tu. Kalau mimpi ar-ru'ya salihah memang ada. Nabi kita Muhammad pun mimpi nebula tu belum pada terima wahyu. Dan Nabi sebut ma baqiyat min an-nubuwwati illa ar-ru'ya salihah. War-ru'ya salihatu juz'un min 46 min an-nubuwah. Nabi kata tidak tinggal ada kenabian ni kecuali mimpi yang baik. Mimpi. Dan disebut mimpi hak ni dia akan jadi pagi esok kan. Hak Nabi mimpi malam ni esok jadi. Misla falaqis syams. Tapi tidak kata mimpi mereka mari wi ijazah, wi sanak, wi jihad, wi buat ngarep belaka tu. Sabit tu ulama ni cermat dia pertama ayyakuna lahu sanadan yasnidu ilai. Sabit tu mana-mana tu ali kalau bercakap ikut royak bab mimpi karib. Pergilah kata pergi royak ke empat negeri mu tak semayat pak aku lah. Kalau riwayat qala Nabi, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ni kita terima. Bukan masalah ulama, masalah apa disebut tu mari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni cermat ulama ni. Habis masuk ke weh. Teh dah puasa. Tamu. Jadi ulama kena cermat. Cermat pertama, ada sandaran semasa beritahu. Kalau perlu pada Quran lah. Perlu pada hadis lah. Dia kita terima, khilaf ni kita terima. Tak ada persatu, boleh royak. Bukan kata tak boleh royak. Yang kedua, mana berhabis sikit lagi. Yang kedua, orang yang perlu pada cermat ni, laki bini, suami dan isteri. Asas pada rumah tangga. Kalau nak panjang lah, belum pada nikah selagi kena cermat. Kena taat. Kalau hak pemuda al-fatah, budak muda hak nak nikah ni, dia kena baca hadis Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Orang Tino ni biasa dikawinkan ada pak. Li jamaliha, cantik. Wali hasabiha, pendidikan dia. Wali nasabiha, keluarga dia. Wali diniha, dan juga kerana agama dia. Nabi sebut, fazfar bizatid din. Pilihlah agama. Taribat yadaka. Enjoy hidup. Enjoy hidup. Pilih agama. Hak ni, hak sini. Yajibu ala al-fata an yata'anna fi ikhtiyari az-zawjah. Wajib pemuda, pasal nak capur dengan laki bini ni. Nak combine sekali point. Masa kita bini, itu nak bini, kena cari, ada agama.
Pasal apa? Hang ada agama lesar dengan Tuhan. Lesar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga si keluarga kepada perempuan ni. Isu yang sama kena cari hak jatuh ya. Man tardawna dinahu. Orang yang kamu redha agama dia. Redha agama ni makna orang semaya patut yang kedua ahli sunnah lah kalau buat kita enggak. Dia cari hak bid'ahnya. Tu ni dok kuat sunnah tu patut nikah dengan menatu hak bid'ah. Oh serabutlah. Tu tidak redha agama dia. Kena pilih man tardawna dinahu. Agama tu dulu. Pasal apa? Pasal agama ni main point. Harta banyak. Keturunan molek ni kau tapi tak ada agama. Balik baloh kerja laki bini. Kerja ke apa baloh? Kerja ke apa baloh? Wah. Masuk ya waktu mengorek baloh selalu. Gak point baloh ni gak macam-macam boleh tak baloh. Amun tidak nak sebut satu panjang-panjang sangatlah. Masuk pun tak ada mana. Apa saja kalau tidak dibina di atas agama, tak kira besar ke, berpersatuan ke, berpemerintahan ke, apatah lagi beristeri, suami isteri, kalau tidak atas dasar agama, rizak dianya tidak sakinah. Kenapa? Karena bahagia-bahagia ni Allah tu bagi pada langit. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau banyak-banyak keadaan nak bahagia ni Allah buat. Orang jatuh tino litas kunu ilaiha. Litas kunu ilaiha. Allah sebut dalam Quran, ada banyak-banyak function suami dan isteri ni litas kunu. Kalau kamu bahagia, kamu tenang. Tak akan jadi bahagia dan tenang kecuali atas dasar agama. Ini nak kena faham dengan baik. Bermula dengan Al-Fatah. Pada pemuda, pilih suami, pilih isteri, pada tu, laki bini. Apabila memahami kehendak agama, Allah lah, banyak telajak kehidupan kita ni yang membahagiakan. Mungkin sini, kamu kalau baca ketubah nikah dulu lama, baca ketubah, kamu sebut semua dah ketubah nikah. Orang Tino ni tak payah nak jadi pejuang Islam. Nak kena masuk kampung, tubik kampung. Tak payah nak kena giri terik dia kenyir. Naik bus, house boat atas nama parti Islam. Betina, laki, betul ngatuk laki orang lain, ngabini orang lain. Kan nak mengarut belakang tu, syaitan aja. Nak masuk surga ni, Nabi sebut pada dengan Al-hamilat wal-walidat wal-murdi'at rahimatun li awladihinna in ata'na Allah wa azwajahunna dakhalna al-jannata. Orang Tino ni pada dengan ni penuh pahal kepada bini ni. Mengandung wiacak. Pahal lah mengandung wiacak ni ke? Nak mengandung tak? Lepas tu tidur pun suku tak jadi mengandung. Lepas tu wal-walidah mengandung pas beranak rahimat auladihinna, jaga anak molek, semaya molek, puasa molek, jangan dilawan tu lelaki. Dakhalnal jannah, boleh masuk surga, tak ada apa satu. Ni doa tanam menjual Islam, duk kata kosoi mengapu tu. Zaman Nabi orang Tino ni hanya pergi sembahyang subuh berjemaah. Tu pun disebut wa yarji'na mutalaffifat la ya'rif adna azwajah. Apabila sudah sembahyang, balik cepat-cepat dalam keadaan pakai kelubung, kita tak kenal hak mana bini kita. Tak ada duk kata suruh hidup saruh kata ikut temu jatah kerana nak jual Islam. Dah. Ini benda-benda yang bawa kepada kebahagiaan. Balah untuk lelaki pasal kuat doa ceramah parti politik. Politik Islam. Pergi ajar kamu. Ini semua ni masuk dalam perkara yang kita panggil laki bini kena at-ta'ni. At-ta'ni pertamanya kena ada
Adin. Kalau budak nak pilih retina kena hak mengaji. Kalau lah sekiranya pok retina nak pilih anak tu laki ke anak pilih hak agama kita redha. Hak ngaji, hak sunnah molek. Pasal-pasal akhirnya muwaffaqun. Anak kita bini, anak tu kita diberi taufik oleh Allah dalam kehidupan dia. Diberi taufik kena molek hidup tu. Tidak duk susah, tidak kata dulu pewa anak je. Susah dengan anak, lepas tu bini. Pewa tu laki dia pula. Pewa menatu, susah kita juga. Khosrabu, dak. Kalau apa pasal kita ada at-ta'ni. At-ta'ni sini, dalam bab milih ni kena utama ke agama. Ini orang yang kedua, yang wajib ta'ni. Padahal dah tak cekak dah. Ada 20 minit lagi. Terjawab soalan lah. Aku lah qawli hadza wa astaghfirullahaladzim.